Sekarang ini saya ingin menjemput wakil yang baru daripada Kelantan untuk memberikan ucapan pertamanya di dalam Dewan. Saya jemput Tuan Nik Muhammad Abduh bin Nik Aziz. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya asyik dengar Datuk Dr. Azhar tadi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan Datuk Tuan Yang di-Pertua, pertama sekali saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih di atas peluang yang diberikan untuk saya sebagai ahli Dewan Negara yang baru ini untuk turut membahaskan pembentangan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 kali ini. Saya mohon untuk mengambil kemuliaan Dewan yang mulia ini dengan membaca dua potong ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Fa rabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. Surah Az-Zariyat ayat 22-23 yang bermaksud, dan di langit itu adalah rezeki kamu dan juga apa yang Allah Ta'ala janjikan kepada kamu daripada perkara baik dan buruk. Dan demi Allah Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya apa yang Allah sebut itu adalah sesuatu yang benar, sebagaimana benarnya ucapan-ucapan kamu pada setiap masa. Dalam tafsiran mudahnya, Allah Ta'ala dalam ayat ini memberitahu kita bahawa kamu, wahai hamba-Ku manusia, hidup di dunia, tetapi rezeki kamu dan segala takdir kamu adalah daripada langit. Maka pandang-pandanglah langit ketika kamu hidup di dunia ini. Demi Tuhan kamu, Allah Ta'ala bersumpah dengan Dia sendiri, sesungguhnya apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran itu adalah sesuatu yang benar, sebagaimana kamu yakin dengan suara-suara kamu yang kamu ucapkan di dunia ini. Oleh kerana Tuan Yang-Bertua, saya sebagai orang baru, saya nak memuliakan Dewan ini dengan tak cakap banyaklah hari ini. Menghormati sahabat-sahabat yang saya fikir saya tengah berkenalan, untuk kenal, dan saya rasa gembira untuk berada di Dewan yang penuh mulia ini. Kebetulan di sebelah saya ni, kekanda saya bersama di Dewan Rakyat dulu. Dia banyak bantu dan dia sebut semalam, sini tak payah takut. Sini tak ada. Sama-samalah kita dulu di Dewan Rakyat. Harmoni, tak ada suara tinggi-tinggi. Tak ada yang pelik-pelik lah. Saya rasa kena dengan jiwa saya. So, saya amat menghormati Dewan ini, insyaAllah. Saya nak sebut beberapa perkara lah. Pertama, ucapan terima kasih saya kepada Tan Sri Datuk Yang di-Pertua Dewan yang telah mengetuai upacara angkat sumpah saya semalam, 2 hari lepas, sebagai ahli Dewan Negara. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang berhormat, senator di Dewan yang mulia ini. Saya ucapkan terima kasih kerana menerima saya sebagai ahli yang paling baru. InsyaAllah saya akan berusaha untuk memikul amanah dan tanggungjawab ini dengan baik dan memberikan pandangan dan cadangan yang terbaik di Dewan yang mulia ini demi kebaikan negara dan rakyat, insyaAllah. Saya juga amat sedar bahawa Dewan Negara ini adalah lebih tinggi kedudukan dia dari sudut perlembagaannya daripada berbanding Dewan Rakyat yang saya pernah menjadi ahlinya selama 2 penggal. Justru tanggungjawab saya di sini pastinya lebih besar dan lebih bermakna. Maka saya berharap semoga pengalaman hampir 10 tahun saya sebagai ahli parlimen sebelum ini, ahli parlimen Pasemah dan ahli parlimen Bacok, dapat saya gunakan sebaiknya dalam menaikkan tanggungjawab baru saya ini sebagai ahli Dewan Negara ini, insyaAllah. Datuk Tuan Yang di-Pertua,
sebagai satu coretan ataupun ucapan pengalaman ringkas saya berada di Dewan Rakyat. Kita banyak berbincang mengenai negara. Sepenuhnya kita bercakap mengenai negara. Cuma yang paling banyak kita bercakap ialah soal wang. Duit lah. Tajuk-tajuk perbahasan parlimen pun meluluskan bajet tahunan, meluluskan bajet tambahan. Yang kita nak bahas hari ini pun soal RMK berkait dengan wang ekonomi. Ia benar, tetapi satu perkara yang mungkin banyak antara kita sebagai penggubal undang-undang ni, kita lupa bahawa wang ini sebenarnya dia jadi hantu apabila kita terlalu banyak bercakap. Nanti saya akan sebut hadis Nabi SAW. Maksudnya walaupun kita ada matlamat dalam membina negara, tetapi kalau masa kita menuju matlamat tu kita sentiasa bercakap soal wang-wang, akhir sekali matlamat tu hilang. Sebab itulah perbahasan di Dewan Rakyat pada pandangan saya. Dia jadi panas ni. Kadang-kadang panas tak tentu pasal ni. Kerana kita terlalu tumpu kepada alat, bukan pada matlamat untuk yang kita nak capai bersama. Matlamat yang telah kita buat ni cantik, sebagaimana Datuk Yang Berhormat Dr. Azhar sebut tadi. Matlamat dah cantik, elok. Tapi kadang-kadang kita gagal untuk sampai ke matlamat tersebut. Dan kita tidak tahu di mana kegagalan kita, sebab kegagalan kita. Saya nak ringkaskan kerana saya janji nak cakap pendek tadi. Dalam dunia ini, orang yang paling berjaya membina negara tak ada lain kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Sulaiman dia berjaya, tapi Nabi Sulaiman dia pelik sikit. Allah Taala kurnia, tak boleh nak tiru. Sebab Allah Taala kurnia dia yang pelik-pelik, boleh menguasai jin, binatang-binatang. So kita tak boleh nak tiru dia sebab Allah Taala bagi dia yang pelik. Begitu juga dengan tokoh besar seperti Iskandar Zulkarnain. Dia tak ada benda pelik, tapi dia diberi kekuatan yang banyak. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda dia bina dalam masa 10 tahun. Dan selepas 10 tahun dia meninggalkan kita. Tetapi kesannya adalah umat dia berjaya membina satu peradaban yang dunia tak boleh nak lupa. Bahkan dunia hari ini pun terpaksa mengakui mereka menumpang peradaban yang telah dicetuskan oleh anak buah ataupun umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana baginda membina? Kita semua tahu. Rasulullah dia bina negara Madinah bukan dengan wang. Dia datang kosong, dia muhajirin. Dan kiri kanan dia adalah muhajirin yang miskin. Dia datang daripada Mekah tanpa wang. Dan kota Madinah masa itu pun bukan kota ekonomi. Ada kekayaan tokoh-tokoh dia, tetapi kemiskinan itu adalah wajah kota Madinah. Apa yang Nabi buat? Sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Rasulullah cari masjid, bina masjid untuk membina manusia. Esoknya, beberapa hari kemudian, Nabi memulakan gerakan membina ekonomi. Iaitu Nabi pisahkan pasar Yahudi daripada pasar orang mukmin, supaya berlaku mencari rezeki yang halal, supaya penipuan cara ekonomi Yahudi itu tidak mempengaruhi bagaimana Rasulullah SAW untuk membina negara Madinah ini. Iaitu dua perkara. Pertama, memberi ilmu kepada masyarakat Madinah, dan yang kedua ialah mengajar orang Madinah ataupun umat dia untuk mencari rezeki yang betul. Maka Nabi bergerak dalam keadaan susah. Tetapi dalam tempoh yang sekejap saja, Rasulullah SAW berjaya membina sebuah tamadun
Ini saya nak sebut bahawa kita hari ini, dunia hari ini, cuba kita perhatikan dunia hari ini. Negara-negara miskin, masalah mereka ialah mereka tak tahu nak cari wang. Biasa kita tahu. Negara miskin, dia nak cari wang payah. Begini-begini tak berjaya. Halangan dia. Cuma yang pelik lagi ialah negara-negara maju. Negara maju ni masalah mereka ialah mereka tak erti nak guna wang. Mereka tak erti nak guna. Akhir sekali, kefakiran menghancurkan negara dan kekayaan juga menghancurkan negara. Itu masalah. Negara kita Malaysia ni, negara miskin pun bukan, negara kaya pun bukan. Akhirnya masalah kita dua-dua. Iaitu nak cari wang pun kita berbalah dan nak guna wang pun kita berbalah. Sebab itulah bising di dewan sebelah. Itu isu kita. Saya bergurau lah. Saya hormat dewan sebelah tu yang banyak beri pengalaman pada saya lah. Tuan Ni Pertua, saya baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berkait dengan bagaimana Nabi membina ekonomi dan membina negara. Nabi sebut ni dalam selepas subuh. Di Masjid Madinah, selepas solat subuh, diketahui bahawa ada seorang peniaga, saya lupa, sahabat besar, dia balik daripada perniagaan dia. Kemudian orang Madinah yang miskin ni, dia sukalah orang kaya balik sebab dia tahu ada bahagian dia, zakat, derma dan sebagainya. Jadi baik saja Nabi bagi salam sallallahu alaihi wasallam ni, bising dah dekat belakang. Bising kenapa? Kerana nak cepat-cepat keluar. Rasulullah tahu. Rasulullah berpaling, orang Ansar bagi isyarat. Nabi kata, ini ucapan Rasulullah. Nabi kata apa? Abshiru wa ammilu ma yasurrukum. Fawallahi mal faqra akhsha alaikum. Walakinni akhsha an tubsata dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakatum. Ini hadis muttafaqun alaih, hadis sahih. Riwayat Bukhari Muslim. Bila Nabi tengok, Nabi senyum, Nabi kata abshiru, Nabi kata bergembiralah. Bergembiralah kerana tadi orang kaya datang kan. Wa amilu ma yasurukum, dan berharaplah apa yang kamu nak harapkan, semoga kamu dapat bahagian kamu nanti. Fa wallahi, demi Allah, kata Nabi, mal faqra akhsha alaikum. Bukanlah kefakiran yang aku takut ke atas kamu. Ini sahabat tengah miskin fakir ni. Tapi Nabi dah kata, memang fakir ni bahaya. Miskin ni bahaya. Tetapi aku tidak takut itu. Kenapa? Optimis Rasulullah bahawa itu akan selesai. Aku akan selesai. Tetapi aku takut pada kamu ialah cerita depan hari. Nabi kata, akhsha an tubsatad dunya alaikum. Aku takut satu masa dunia ini dibuka ke atas kamu. Sebagaimana dunia ini, harta ini dibuka kepada umat-umat terdahulu. Menjadi kaya raya besar sebagaimana kita tahu sejarah manusia. Akhirnya apa? Fatanafasuha kama tanafasuha. Akhirnya kamu tamak, berebut-rebut dengan harta yang telah dibuka ini. Sebagaimana umat dulu berebut-rebut mengejar kekayaan dan harta. Fatuhlikukum kama ahlakatum. Akhir sekali, harta ini menghancurkan kamu. Sebagaimana harta inilah yang telah menghancurkan umat-umat terdahulu. Dalam hadis ini Nabi nak sebut dua. Kefakiran memang menyusahkan dan menghancurkan kita. Tetapi kekayaan juga menghancurkan kita. Artinya Nabi mengajak kita supaya, macam Datuk Dr. Azhar sebut tadi, supaya kita berada sederhana. Jangan kita terlalu melampau dalam balah nak cari sumber negara, sumber ekonomi negara. Begitu juga untuk masa kita membelanjakannya. Jadi dua perkara yang perlu kita sebut, iaitu saya tertarik, saya ulang apa yang Dr. Azhar sebut, bahawa kalau kita bina rakyat dan negara ini dengan harta, kita tak akan berjaya. Tetapi apabila kita bina rakyat dan negara ini dengan ilmu, kita akan berjaya.
untuk memudahkan rakyat kepada ilmu itulah kita perlukan wang. Inilah betul lah saya percaya no money no thought. Tak ada harta memang tak boleh cakap. Dalam dewan ni pun kalau tak ada bajet nak cakap apa? Kita perlukan. Tetapi isunya ialah bagaimana cara kita nak belanjakan harta untuk berada di tempat yang benar. Pertama sekali ialah kita kena pastikan rakyat sihat. Rakyat kena sihat. Dia boleh makan dengan baik. Dia kena ada rumah. Kalau rakyat tak sihat, mereka tak akan cari ilmu. Dan mereka tak akan cari ilmu kerana perut lapar. Perut lapar akan menghalang rakyat daripada fikir soal besar-besar. Yang dia fikir ialah perut. Maka kewajipan kita adalah kita kena sediakan untuk mereka makanan dan juga tempat tinggal yang baik. Sebab itulah kita bercakap soal keterjaminan makanan, soal rumah rakyat dan sebagainya. Itu yang penting. Yang kedua ialah bagaimana kita menyediakan, tadi Menteri Pendidikan ada tak ada dah. Saya cakap soal pendidikan. Bagaimana kita menyediakan tempat yang terbaik untuk anak-anak kita mencari ilmu. Jadi saya berharap Tuan Yang Pertua, di akhir sekali beberapa perkara yang saya nak mohon. Pertama sekali, marilah kita sama-sama membesarkan matlamat membina sahsiah insan yang berjaya demi kejayaan negara yang sebenar. Yang kedua, insan khususlah peruntukan besar wang negara untuk pembangunan pendidikan. Pendidikan negara mestilah digunakan sebaiknya dengan penuh amanah dan tanggungjawab, tanpa menjebakkannya ke dalam skandal kewangan yang buruk seperti rasuah dan sebagainya, yang pastinya akan merugikan dan mencacatkan proses pembinaan tunjang utama pembinaan negara, iaitu bina insan. Yang ketiga, memastikan kejayaan matlamat kita untuk mengeluarkan rakyat daripada musibah kefakiran dan kemiskinan tegar. Kemiskinan melampau adalah antara penghalang utama kejayaan kita membina insan yang berjaya. Yang keempat, ini saya sebut, saya daripada Kelantan, saya masuk sikit. Sebagaimana yang saya dengar Menteri semalam, Ekonomi bentang, saya mohon supaya kerajaan terus memberi tumpuan kepada mengembangkan potensi ekonomi wilayah. Sabah dan Sarawak, begitu juga negeri-negeri pantai timur, terutama sekali negeri Kelantan, masih lagi terpisah oleh satu jurang yang nak kata terlalu besar tidak juga, tapi jurang yang besar berbanding negeri-negeri lain yang lebih, kerana faktor-faktor sejarah dan sebagainya. Negeri Kelantan dalam beberapa sektor, sebagaimana kita tahu, mungkin negeri Kelantan boleh berdikari dalam membangunkan beberapa potensi ekonomi. Tetapi kita juga kena akui bahawa banyak potensi ekonomi di negeri Kelantan ini amat memerlukan bantuan dan juga campur tangan daripada kerajaan persekutuan. Kerana itulah, kerana tidak ada bantuan dan campur tangan inilah negeri Kelantan berjalan dengan agak perlahan. Maka saya berharap beberapa projek besar yang bersifat pemangkin kepada potensi ekonomi Kelantan sama ada yang sedang berjalan, seperti Lebuh Raya CSR, ECRL dan pembesaran lapangan terbang Sultan Ismail, ataupun yang telah pun, projek-projek yang telah pun diluluskan projeknya dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan ataupun penangguhan daripada di tengah jalan oleh kontraktor ataupun oleh pihak kerajaan. Terima kasih sekali lagi Dato' Yang Di-Pertua. Saya ucapkan di atas masa yang lumayan yang diberikan untuk saya dalam ucapan sulung saya di Dewan yang penuh mulia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih YB. Satu ucapan pertama yang amat menarik, yang mencuit hati saya, yang penuh falsafah dan juga menjadi asas kepada RM12 ini. How it should be. Inilah dia. Objektif RM12 ini akhirnya untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat dan juga mempertingkatkan lagi nilai-nilai murni dalam negara kita. Terima kasih sekali lagi.